Tafsir fi Zilalul Quran karya Syahid Said Kutub diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati beliau. Pentafsiran ayat-ayat 75 hingga ayat 82. Apakah kamu berangan-angan bahawa mereka akan beriman kepada kamu, sedangkan segolongan dari mereka telah pun mendengar kalam Allah, kemudian mereka ubahkan setelah mereka memahaminya, sedangkan mereka tahu. Dan apabila mereka menemui orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila mereka berada sesama mereka, mereka berkata, adakah kamu menceritakan kepada mereka orang-orang Islam apa yang telah diterangkan Allah kepada kamu, supaya mereka dapat menjadikan sebagai hujah yang mengalahkan kamu kelak di sisi Tuhanmu? Apakah tidak kamu berfikir? Apakah mereka tidak mengetahui bahawa Allah mengetahui apa yang telah dirahsiakan mereka dan apa yang telah dinyatakan mereka? Ayat 75 hingga ayat 77. Gambaran kekeringan dan kekerasan hati kaum Yahudi yang digambarkan oleh Allah di penghabisan pelajaran yang silam ialah gambaran batu yang pejal yang tidak mengalirkan setitis air, batu yang tidak lembut disentuh dan tidak melahirkan degupan hayat. Itulah gambaran yang membayangkan tidak wujudnya suatu harapan yang baik yang dapat diharap dari tabiat kaum Yahudi yang keras dan kosong itu. Dan di bawah bayangan dan saranan inilah ayat yang berikut berbicara dengan orang-orang mukmin yang berangan-angan agar kaum Yahudi itu menerima hidayah Allah. Mereka berusaha menaburkan benih-benih keimanan ke dalam hati kaum Yahudi dan menyuarakan nur hidayah pada mereka. Ayat yang berikut berbicara dengan orang-orang mukmin dengan mengemukakan satu pertanyaan yang membayangkan tidak ada harapan yang dapat diharapkan dari usaha-usaha mereka itu. Apakah kamu berangan-angan bahawa mereka akan beriman kepada kamu, sedangkan segolongan dari mereka telah pun mendengar kalam Allah, kemudian mereka ubahkannya setelah mereka memahaminya, sedangkan mereka tahu. Ayat 75. Yang ini sebenarnya tiada harapan lagi bahawa orang-orang yang seperti itu akan beriman, kerana keimanan itu memerlukan tabiat dan kesediaan yang lain. Tabiat orang yang beriman itu bersifat mudah, senang dan lembut. Jendela-jendela hatinya sentiasa terbuka kepada cahaya. Ia sentiasa bersedia untuk berhubung dengan sumber azali yang kekal, abadi, iaitu Allah. Ia sentiasa lembut, jernih, hening, peka, takwa, segan dan malu kepada Allah. Takwa inilah yang menghalanginya dari mendengar kalam Allah kemudian bertindak mengubahkannya setelah ia memahaminya. Yang ini mengubahkan kalam Allah dengan penuh kesedaran dan kedegilan. Tabiat orang yang beriman bersifat lurus, malu dan segan melakukan pemesungan dan penyelewengan yang seperti ini. Golongan yang dimaksudkan di dalam ayat ini ialah golongan ahli agama Yahudi yang amat arif dengan hakikat-hakikat yang diturunkan kepada mereka di dalam kitab-kitab suci mereka, iaitu golongan padri-padri dan rabbani-rabbani yang mendengar kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa AS dalam Taurat. Kemudian mereka mengubahkan maksudnya dan membuat pentafsiran yang jauh terkeluar dari ruang lingkupnya. Mereka melakukan pemesungan ini bukan kerana tidak mengetahui maksud-maksudnya yang benar. Malah mereka sengaja melakukan pemesungan itu dan mereka benar-benar tahu tentang pemesungan itu. Mereka melakukannya dengan dorongan hawa nafsu, kepentingan diri dan tujuan-tujuan yang tidak sihat.
Mereka yang seperti ini tentulah menyeleweng lebih jauh lagi dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka sanggup menyeleweng dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka yang mempunyai hati yang tidak bertanggungjawab seperti ini dan berpegang kukuh dengan kepalsuan yang mereka sendiri sedar dan tahu tentang kepalsuannya, tentulah lebih berkesanggupan lagi untuk menentang dakwah Islam, melepaskan diri darinya dan mengadakan fitnah-fitnah yang dusta terhadapnya. Dan apabila mereka menemui orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila mereka berada sesama mereka, mereka berkata, adakah kamu menceritakan kepada mereka, orang-orang Islam, apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu, supaya mereka dapat menjadikan sebagai hujah yang mengalahkan kamu kelak di sisi Tuhanmu? Apakah tidak kamu berfikir? Ayat 76. Yang ini, apakah kamu masih menaruh harapan bahawa mereka akan percaya kepada kamu? Sedangkan di samping mereka mempunyai sifat-sifat yang tidak bertanggungjawab, menyembunyikan kebenaran dan mengubah maksud-maksud kalam Allah. Mereka menambahkan sifat-sifat yang lain lagi, iaitu sifat berpura-pura, kalam dua muka, menipu dan berhelah. Setengah-setengah mereka apabila bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami percaya kepada Muhammad itu Rasul berdasarkan kepada bisyarah yang terkandung di dalam kitab Taurat yang ada pada mereka, dan kepada kenyataan bahawa mereka juga sedang menunggu kebangkitan Rasul itu dan memohon agar dengan kebangkitannya Allah akan memberi kemenangan pada mereka ke atas kaum yang lain dari mereka. Inilah maksud firman Allah. Dan mereka sebelum itu telah memohon kemenangan ke atas orang-orang Arab yang kafir dengan kedatangan Rasul yang akan dibangkit. Ayat 89. Tetapi apabila mereka berada sesama mereka, mereka mencela golongan mereka yang telah memberitahu kepada orang Islam tentang kesahihan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan hakikat kebangkitannya yang diterangkan di dalam kitab suci mereka. Mereka mencela satu sama lain. Adakah kamu menceritakan kepada mereka orang-orang Islam apa yang telah diterangkan Allah kepada kamu supaya mereka dapat menjadikannya sebagai hujah yang mengalahkan kamu kelak di sisi Tuhanmu? Ayat 76. Yang ini, adakah kamu memberitahu hujah kepada mereka untuk mengalahkan kamu? Di sini mereka kelihatan dikongkongi oleh tabiat mereka yang terhijab dari mengenali sifat Allah dan hakikat ilmunya. Mereka berfikir bahawa Allah tidak akan menghujahkan mereka, melainkan apabila mereka mendedahkan hujah itu dengan mulut mereka kepada orang-orang Islam. Dan andainya mereka sembunyikan hujah itu dan diam membisu, maka Allah tidak berpeluang untuk menghujahkan mereka. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berkata satu sama lain, apakah tidak kamu berfikir? Ayat 76. Alangkah karutnya cara berfikir yang diperkatakan mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran memperlihatkan keheranannya terhadap cara pemikiran mereka sebelum menghuraikan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan mereka. Apakah mereka tidak mengetahui bahawa Allah mengetahui apa yang dirahsiakan mereka dan apa yang dinyatakan mereka? Ayat 77. Seterusnya, pentafsiran ayat-ayat 78 hingga 79. Kemudian ayat-ayat yang berikut menerangkan kepada kaum muslimin keadaan Bani Israel. Mereka terdiri dari dua golongan. Satu, golongan ummi yang jahil, yang tidak mengetahui sedikit pun tentang kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka. Apa yang diketahui mereka hanya waham-waham, sangkaan-sangkaan yang karut dan angan-angan terselamat dari azab neraka sahaja, kerana mereka umat pilihan Allah yang diampunkan segala dosa yang telah dilakukan mereka.
Satu golongan lagi ialah golongan yang mencari keuntungan dari kejahilan dan kebutaan huruf golongan yang pertama. Golongan inilah yang melakukan pemalsuan terhadap kitab Allah, mengubahkan maksud-maksud kalam Allah dengan takwilan dan pentafsiran yang ada udang di sebalik batu. Mereka menyembunyi bahagian-bahagian kalam Allah yang dikehendaki mereka dan menulis perkataan-perkataan yang direkakan mereka, kemudian mereka umumkan di atas nama ayat-ayat dari kitab Allah untuk mendapat sesuatu keuntungan dan mengekalkan kedudukan selaku ketua dan pemimpin. Dan di antara mereka ada golongan ummi yang tidak mengerti kitab Taurat kecuali memasang angan-angan yang karut. Mereka hanya membuat sangkaan-sangkaan sahaja. Ayat 78. Celakalah bagi mereka yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka mendakwa inilah kitab yang diturunkan dari sisi Allah untuk membeli keuntungan dunia yang sedikit. Oleh itu celakalah bagi mereka kerana tulisan-tulisan yang ditulis oleh tangan mereka, dan celakalah bagi mereka kerana perbuatan yang dilakukan mereka. Bagaimanakah golongan-golongan manusia yang seperti ini dapat diharapkan akan menyambut dakwah yang benar, bersikap lurus, mengikuti hidayah dan mempunyai perasaan malu dan segan dari mengubah dan memesongkan nas-nas kitab suci mereka sendiri yang dianggap menjadi batu penghalang di tengah jalan mereka. Sebenarnya mereka tidak mungkin diharapkan percaya kepada kaum muslimin. Untuk nasib yang menunggu mereka hanya kecelakaan dan kebinasaan. Itulah balasan terhadap tulisan yang digariskan oleh tangan mereka untuk mereka rekakan pendustaan terhadap Allah. Itulah balasan terhadap pemalsuan dan pembohongan mereka. Seterusnya pentafsiran ayat-ayat 80 hingga 82. Di antara angan-angan mereka yang tidak selaras dengan dasar keadilan Allah, tidak sesuai dengan undang-undangnya dan tidak secocok dengan konsep amalan dan balasan yang betul, ialah mereka berfikir bahawa mereka akan terlepas dari azab Allah walau apapun kejahatan yang dilakukan mereka. Mereka tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu sahaja. Dan selepas itu mereka akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Di atas dasar apakah mereka landaskan angan-angan mereka? Dan di atas perhitungan apakah mereka membataskan masa azab itu seolah-olah mereka benar-benar yakin? Seolah-olah perkara ini merupakan suatu perjanjian yang telah ditentukan masanya. Sebenarnya ia bukan suatu apapun kecuali angan-angan kosong dari orang-orang jahil yang buta huruf dan pembohongan dari ahli-ahli agama yang menipu saja. Itulah angan-angan orang-orang yang menyeleweng dari agama yang betul apabila mereka melalui fasa yang amat lama dan terputus dari hakikat agama mereka yang sebenar, hingga tiada lagi yang tinggal kecuali nama dan bentuknya sahaja, bukannya isi dan hakikatnya. Dan ini pada sangkaan mereka sudah cukup untuk menyelamatkan mereka dari azab, kerana mereka telah mengisytiharkan dengan lidah mereka bahawa mereka berpegang dengan agama. Dan mereka berkata lagi, kami tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari yang boleh dibilang sahaja. Katakanlah, apakah kamu telah mengikat perjanjian di sisi Allah? Maka kerana itu Allah tidak akan memungkiri janjinya atas kamu, hanya mengata-ngatakan ke atas Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Ayat 80. Inilah hujah yang kuat yang diajarkan Allah untuk menundukkan mereka. Apakah kamu mengikat perjanjian di sisi Allah? Maka kerana itu Allah tidak akan memungkiri janjinya. Ayat 80. Dan di manakah perjanjian itu?
Atau kamu hanya mengata-ngata ke atas Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahui? Ayat 80. Inilah hakikat yang sebenarnya. Pertanyaan di sini ialah untuk menjelaskan hakikat yang sebenar yang dibuat dalam bentuk pertanyaan yang mengandungi kecaman dan kecelaan. Di sinilah mereka diberi jawapan yang tegas dan kata pemutus terhadap dakwaan mereka dalam bentuk menjelaskan salah satu dasar dari dasar-dasar umum pandangan Islam yang terbit dari gagasan umum Islam terhadap alam buana, hayat dan insan, iaitu dasar balasan mengikut jenis perbuatan dan setimpa dengan perbuatan. Malah sebenarnya sesiapa sahaja yang berusaha memperolehi kejahatan dan lingkungi dosanya, maka mereka lah penghuni-penghuni neraka dan di sana mereka kekal abadi. Ayat 81. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh, mereka lah penghuni-penghuni syurga dan di sanalah mereka kekal abadi. Ayat 82. Di sini kita harus berhenti sebentar di hadapan gambaran Al-Quran yang seni dan menarik ini, yang menggambarkan suatu keadaan jiwa yang tertentu. Dan di hadapan hukuman ilahi yang tegas ini, kita dapat mengetahui sesuatu dari sebab-sebab dan rahsia-rahsianya. Malah sebenarnya sesiapa sahaja yang berusaha memperolehi kejahatan dan ia dilingkungi oleh dosanya. Kesan ungkapan berusaha memperolehi kejayaan. Adakah kejahatan itu suatu perolehan? Pengertian akli yang dimaksudkan dari kata-kata kasab, memperolehi atau mendapat, ialah melakukan kejahatan. Tetapi ungkapan Al-Quran ditujukan untuk menggambarkan keadaan jiwa yang diketahui umum, iaitu seorang yang melakukan kejahatan itu biasanya ia melakukannya dengan perasaan penuh kenikmatan dan menganggapkannya sebagai satu perolehan dari hasil pendapatannya. Dalam satu bentuk pengertiannya, kerana andainya kejahatan itu tidak membawa kenikmatan kepada perasaannya, tentulah dia tidak melakukannya. Dan andainya dia merasa kejahatan itu suatu kerugian kepadanya, tentulah dia tidak melakukannya dengan penuh gairah dan tentulah dia tidak membiarkan kejahatan itu memenuhi hatinya dan melingkungi alam hidupnya. Kerana tindakan yang wajar baginya apabila ia merasa kejahatan itu mendatangkan kerugian padanya ialah melarikan diri dari kejahatan itu, walaupun ia melakukannya kerana terdesak dan memohon keampunan Allah dan mencari perlindungan pada yang lain dari kejahatan. Dalam keadaan ini, tentulah kejahatan itu tidak dapat melingkungi dan memenuhi alam hidupnya dan tidak dapat menutup pintu hatinya untuk bertaubat dan membersihkan dosa. Ungkapannya dilingkungi dosa menggambarkan maksud pengertian ini. Ini adalah salah satu dari ciri pengungkapan Al-Quran yang amat jelas dan ketara. Gambaran ini menerapkan kesan yang berlainan di dalam hati dari kesan yang disampaikan oleh pengertian mental semata-mata dan pengungkapan mental yang tidak mempunyai sebarang bayangan dan harakat. Mana-mana pengungkapan mental yang menerangkan sikap kedegilan melakukan kejahatan itu tidak dapat menerangkan sejelas bayangan Al-Quran yang menggambarkan pelaku kejahatan itu sebagai seorang yang dipenjarakan oleh kejahatan itu, di mana dia hidup dalam lingkungan kejahatan, bernafas dalam suasana kejahatan, hidup bersama kejahatan dan untuk kejahatan. Ketika seseorang itu terpenjara dalam kejahatan dan tertutup pintu-pintu taubatnya, maka ketika itulah ia wajar menerima balasan adil yang tegas, iaitu
maka mereka-mereka penghuni-penghuni neraka dan di sana mereka kekal abadi. Ayat 81. Kemudian, hukuman golongan ini diiringi pula dengan keterangan hukuman yang akan diterimakan oleh golongan lawannya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh, mereka lah penghuni-penghuni syurga dan di sana mereka kekal abadi. Ayat 82. Di antara kehendak-kehendak keimanan ialah kemunculan dari dalam hati seseorang ke alam kenyataan dalam bentuk amalan-amalan yang soleh. Inilah hakikat yang pasti difahami oleh setiap orang yang mengaku beriman. Alangkah perlunya hakikat ini disedari oleh setiap kita yang mengaku sebagai orang-orang Islam. Keimanan itu tidak wujud sehingga muncul darinya amalan-amalan yang soleh. Orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang Islam kemudian melakukan kerosakan di bumi dan memerangi hakikat kebaikan yang utama, iaitu menegakkan sistem hidup ilahi di bumi, menegakkan syariatnya dalam kehidupan dan mengamalkan akhlak-akhlak yang diajar olehnya di dalam pergaulan masyarakat, maka mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai keimanan sedikit pun dan tidak mendapat apa-apa pahala dari Allah. Yang tiada siapa yang dapat melindunginya dari azab Allah walaupun mereka berangan-angan seperti angan-angan orang Yahudi sebagaimana telah dijelaskan Allah pada mereka dan kepada seluruh manusia dengan penerangan itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim.